Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, untuk pelajar semua, kita akan teruskan dengan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Minggu ini kita masuk kepada unit yang ketiga untuk pendidikan jasmani, iaitu permainan kategori jaring. Okay, di bawah unit yang ketiga ini, kita akan lihat 3 jenis permainan. Okay. Bagi permainan kategori jaring, yang pertama permainan bagi bola tampar, yang kedua sepak takraw, kemudian dan juga tenis. Okay, permainan jenis kategori jaring ini, dia kebiasaannya dia akan melibatkan kepada 2 pasukan yang akan bermain dalam satu gelanggang itu, dan kedua-dua pasukan ini akan dipisahkan oleh jaring. Itu yang dikatakan sebagai permainan kategori jaring, seperti yang kamu pernah lihat. Jika kamu pernah lihat permainan bola tampar, sepak takraw, tenis, 2 pasukan yang akan bermain dan akan dipisahkan di tengah-tengahnya dengan menggunakan jaring. Kemudian permainan kategori ini memerlukan pemain dalam pasukan masing-masing menghantar bola ke gelanggang ataupun ke kawasan lawan dengan tujuan untuk mendapatkan mata. Okey, dalam bab ini kita nak lihat kepada 3 jenis permainan ini. Okey, kemahiran yang akan dipelajari adalah yang melibatkan kepada kemahiran formasi yang sesuai untuk digunakan dalam mengatur strategi untuk menyerang dan bertahan, serta dapat untuk diaplikasikan kreativiti yang ada pada diri kamu dan inovasi yang boleh kamu lakukan dalam situasi-situasi tertentu bagi sesebuah permainan itu sendiri. Okey, baik, kita lihat yang seterusnya. Okey, untuk hari ini kita akan lihat kepada satu permainan bola tampar. Kita lihat permainan yang pertama dahulu, iaitu bola tampar. Objektif pembelajaran bagi hari ini kita nak lihat yang berkaitan kemahiran, bagaimana untuk melakukan kemahiran bola tampar menggunakan pelbagai strategi, terutamanya dalam situasi yang tertentu bagi sesebuah permainan. Kemudian yang kedua, kita akan mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan juga strategi dalam permainan bola tampar. Kemudian yang ketiga, mematuhi serta mengamalkan elemen dari segi pengurusan dan juga keselamatan, menunjukkan keyakinan, tanggungjawab secara kendiri jika melakukan sesuatu aktiviti. Kemudian berkomunikasi dalam pelbagai cara untuk melakukan aktiviti, membentuk kumpulan, bekerjasama dalam kumpulan dan memahami dan aplikasi etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Itu yang akan kita lihatlah, yang lebih terperinci jika kita dapat lakukannya di sekolah nanti. Baik, sedikit pengenalan. Permainan bola tampar adalah satu permainan kategori jaring yang dimainkan oleh 6 orang pemain bagi sesebuah pasukan pada satu masa. Terdapat beberapa jenis kemahiran asas bagi permainan bola tampar. Meliputi kemahiran menyangga, servis, mengumpan, merejam dan juga melakukan adangan. Semua daripada kemahiran ini perlulah digarap, perlulah dilakukan lebih banyak latihan supaya ia dapat dikuasai oleh seseorang pemain bagi memastikan strategi menyerang serta bertahan dapat dilaksanakan mengikut kepada perancangan yang telah ditetapkan.
Di dalam ini kita akan pelajari beberapa jenis formasi untuk melakukan serangan dan juga formasi untuk bertahan mengikut kepada situasi-situasi permainan. Okey, kamu akan gunakan, kamu boleh bincangkan bersama rakan-rakan. Okey, gunakan daya kreativiti kamu dan kamu boleh ciptakan strategi-strategi yang baru mungkin. Okey, lakukan inovasi ketika merancang bagi strategi permainan yang lebih berkesan. Okey, di bawah ni kamu dapat lihat beberapa contoh gambar bagi jenis-jenis kemahiran lah. Yang pertama, menyangga, kemudian melakukan servis bagi memulakan permainan, kemudian mengumpan. Okey, mengumpan ni lebih kepada menghantar bola untuk dimatikan, untuk melakukan servis, merejam, bukan servis, untuk melakukan smash, merejam. Okey, kemudian ni sebelum mengumpan dahulu, kemudian merejam, kemudian melakukan adangan, mengadang. Okey, baik, yang seterusnya, kemahiran semasa menyerang. Apa yang perlu dilakukan? Okey, sesebuah pasukan yang melakukan serangan perlukan satu kombinasi kemahiran bola tampar yang sesuai untuk memastikan serangan yang dilakukan itu berjaya dilakukan dan sehingga mendapat mata. Kemudian pemain perlu menguasai beberapa kemahiran tadi dengan teknik yang betul ketika melakukan serangan. Jika serangan yang dilakukan itu lengkap, melibatkan kemahiran seperti menyangga, mengumpan dan juga merejam. Okey, terdapat beberapa kemahiran yang perlu dikuasai untuk melakukan strategi menyerang. Antara kemahiran yang perlu dikuasai iaitu servis, menyangga, mengumpan dan juga merejam. Okey, di sini satu contoh cara bermain untuk menentukan pemenang. Okey, ini dapat dilakukan apabila kita kembali ke sekolah nanti. Okey, baik. Okey, info tambahan di sini kita lihat terdapat beberapa kedudukan tangan ketika melakukan rejaman, seperti kita smash. Okey, yang pertama, rejaman yang dilakukan dekat dengan jaring. Okey, kemudian yang kedua ni, gambar yang kedua, rejaman yang biasa dan jarak kurang daripada 1.5 meter daripada jaring. Dan yang ketiga, rejaman jauh lebih 1.5 meter daripada jaring. Ini kedudukan tangan ketika melakukan rejaman mengikut kepada jarak, sama ada dekat ataupun sedikit jauh daripada jaring. Okey, baik. Sedikit maklumat tambahan di sini, info permainan bola tampar diperkenalkan oleh Profesor William G. Morgan pada 9 Februari 1895. Beliau menamakannya sebagai mintonette. Okey, pada tahun 1896 nama mintonette ini ditukarkan kepada volleyball yang telah dicadangkan oleh Profesor Alfred T. Halstead dan dipersetujui oleh Profesor William G. Morgan. Okey, ini sejarah sedikitlah berkenaan dengan pengenalan permainan bola tampar. Okey, baik. Kemudian kemahiran semasa bertahan. Okey, apa yang perlu dilakukan? Kemahiran semasa bertahan dalam permainan bola tampar bertujuan untuk menggagalkan setiap serangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Okey, itu yang dikatakan sebagai bertahan. Kemahiran ini memerlukan seorang pemain itu perlulah sentiasa peka dan boleh membaca gerakan serangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Okey, ketika melakukan pertahanan ataupun ketika bertahan, sesebuah pasukan boleh menggunakan pemain libero bagi memperkuat pertahanan di bahagian belakang. Okey, secara ringkasnya, apabila pasukan lawan melakukan serangan, pemain pasukan bertahan akan menghalang bola
dengan mengaplikasikan kemahiran-kemahiran bertahan, iaitu mengadang dan juga menyangga. Okey, ya, ini antara aktiviti contoh yang boleh kita lakukan nanti apabila kita kembali ke sekolah. Okey, kamu dapat lihatlah kedudukan ataupun seperti dalam gambar rajah ini. Ini situasi yang akan dilakukan bagi melakukan kemahiran semasa bertahan. Okey, ini pihak yang bertahan, ini pihak yang pasukan yang menyerang. Okey, ya, dia melakukan adangan di sini. Okey, ini melakukan rejaman. Dan di belakang ni akan bersedia. Dan satu lagi pemain libero. Apa yang dikatakan sebagai pemain libero? Okey, pemain libero ni memiliki kualiti kemahiran menyangga dan bertahan yang baik. Itu dikatakan sebagai pemain libero. Okey, pemain libero merupakan pemain pertahanan di bahagian belakang yang berfungsi untuk menahan serangan lawan, terutamanya pihak lawan melakukan rejaman yang laju. Okey, selalunya pemain libero ini mempunyai kemahiran yang baik, kemahiran terutamanya kemahiran menyangga dan juga kemahiran yang bertahan. Okey, jelas. Okey, baik, yang seterusnya. Baik, kita nak lihat kepada formasi permainan semasa menyerang. Okey, dalam permainan bola tampar, terdapat beberapa formasi-formasi yang ditetapkan bagi menentukan kepada kejayaan bagi sesebuah pasukan. Baik, formasi ini bergantung kepada kekuatan setiap pemain dalam pasukan. Terdapat dua jenis formasi serangan yang akan diterangkan, iaitu formasi 4-2 dan juga formasi 5-1. Nombor dalam formasi ini merujuk kepada bilangan per jam dan juga pengumpan bagi sesuatu kawasan. Okey, nombor ni 4251 ini merujuk kepada bilangan per jam dan pengumpan bagi sesuatu pasukan. Okey, yang pertama kita nak lihat kepada formasi 4-2. Formasi 4-2 ni adalah satu sistem serangan yang dipilih seharusnya sesuai dengan kemahiran setiap pemain bagi sesebuah pasukan. Sistem ini lebih mudah untuk difahami. Sebab apa? Kerana dua orang pengumpan akan diletakkan di setiap barisan, iaitu seorang di barisan hadapan dan seorang lagi di barisan belakang. Okey, baik. Langkah yang pertama, formasi ini menggunakan 4 orang pemain. Okey, ingatlah 4 orang pemain yang akan bertindak sebagai perejam. Okey, 4 orang ni akan menjadi sebagai perejam seperti yang kita katakan tadi. Okey, 4-2. Okey, 4 orang sebagai perejam dan 2 orang lagi sebagai pengumpan. Okey, lihat pada gambar rajah ini. Okey, yang berwarna biru ini adalah perejam dan yang berwarna merah ini merujuk kepada pengumpan. Okey, kemudian yang kedua, pengumpan bola sentiasa berada di bahagian hadapan. Okey, di sini. Okey, dia perlu berada di hadapan. Kedudukan kedua-dua pengumpan bertentangan antara satu sama yang lain. Okey, seperti dalam gambar rajah ni, kamu tolong lihat pada gambar rajah di sini. Okey, kemudian pengumpan melakukan umpanan dari tengah hadapan kepada perejam yang berada di kiri, kanan atau 2 orang perejam dari belakang. Okey, umpanan dia boleh dilakukan kepada penyerang ataupun perejam yang bersedia. Okey, kemudian pasukan penyerang mempunyai pilihan untuk merejam bola di atas jaring, sama ada pada sentuhan pertama atau kedua, sebagai serangan yang lebih pantas, yang mengejut. Okey, baik. Kemudian formasi 4-2 ni meletakkan pengumpan sentiasa berada di tengah hadapan gelanggang. Tujuannya untuk apa?
Dia memudahkan lagi umpanan untuk dilakukan kepada pemain penyerang. Okey, kita lihat pada pergerakan yang pertama, pergerakan 1. Okey, pengumpan yang merujuk kepada S1. Okey, ingat tengok pada gambar rajah pergerakan yang pertama, pengumpan S1 berada di tengah hadapan gelanggang, manakala S2 okey di sini berada bertentangan dengannya di barisan kedua. Okey, kemudian pada pergerakan yang kedua, pengumpan iaitu S1 akan bertukar kedudukan dengan penyerang apabila servis telah dilakukan. Manakala pergerakan yang ketiga, pengumpan S2, okey, S2 akan bertukar kedudukan dengan penyerang untuk mengekalkan kedudukan pengumpan yang berada di tengah hadapan gelanggang. Okey. Baik, ini antara contoh formasi 4-2 yang boleh dimainkan nanti. Okey, baik. Bagi kekuatan dan kelemahan formasi 4-2, kita lihat dahulu bagi kekuatan dia. Formasi ini mudah, ringkas dan tidak mengelirukan untuk diaplikasikan dalam permainan. Okey. Dan kekuatan yang kedua, mempunyai pengumpan bagi setiap barisan hadapan dan belakang. Manakala yang ketiga, penerimaan servis lebih baik kerana terdapat 2 orang pengumpan, iaitu di hadapan dan juga di belakang. Manakala kelemahan bagi formasi 4-2 ini, hanya 2 orang perejam yang boleh digunakan pada satu masa. Okey, jika berlaku kekurangan pemain yang berpengalaman menyebabkan pengumpan tidak boleh merancang strategi serangan secara mengejut. Dia dapat melakukan umpanan secara biasa. Okey, baik. Itu bagi formasi 4-2. Kemudian formasi 5-1 pula bagaimana? Okey, kita lihat. Formasi 5-1. Sistem ini memerlukan berapa orang pengumpan? Seorang pengumpan dan juga 5 orang penyerang. Okey, merujuk kepada formasi 5-1. Seorang pengumpan dan juga 5 penyerang. Okey, kebiasaannya sistem ini, formasi ini memerlukan pengumpan akan bergerak lebih pantas untuk bertukar kedudukan, terutamanya selepas bola di servis ataupun selepas menerima servis pihak lawan. Okey, kemudian pengumpan terbaik akan bermain. Kemudian sistem ini menjadikan serangan hadapan lebih kuat. Kerana apa? Kerana mempunyai 3 pilihan pemain per jam. Okey, dia menjadi lebih fleksibel. Baik, kita lihat. Yang pertama, 5 orang pemain bertindak sebagai perejam dan seorang lagi akan bertindak sebagai pengumpan, merujuk kepada formasi 5-1. Kemudian pengumpan akan berada di barisan belakang, barisan belakang, dan 3 orang pemain barisan hadapan akan bertindak sebagai perejam. Manakala pengumpan boleh bertukar ke hadapan pada bila-bila masa saja, yang bila dirasakan perlu, mengikut kepada situasi permainan itu sendiri. Kemudian apabila pengumpan berada di barisan hadapan, salah seorang pemain perejam kiri atau kanan boleh bertindak sebagai pengacah. Dia akan mengganggu bagi mengelirukan pihak lawan. Mungkin dia boleh melakukan lompatan-lompatan palsu, seperti melakukan rejaman dan sebagainya, dan itu akan mengelirukan lagi pihak lawan. Kemudian perejam yang terdekat dengan bola bolehlah berperanan sebagai pengumpan juga. Baik, merujuk kepada jadual ataupun rajah 1 hingga 6. Rajah 1 hingga 6 menunjukkan kedudukan pemain ketika melakukan servis atau melakukan serangan. Bagi rajah 1 hingga 3 menunjukkan kepada kedudukan pengumpan bertukar ke kawasan 2 apabila servis dilakukan ketika mempunyai peluang untuk melakukan serangan, umpanan dari tepi memudahkan serangan dilakukan. Manakala rajah 4 hingga 6 menunjukkan pergerakan pengumpan
dari arah belakang bertukar ke kawasan 2 apabila servis dilakukan atau pasukan mempunyai peluang untuk melakukan serangan, dan umpanan akan dilakukan dari kawasan tepi gelanggang. Okey, ini contoh permainan yang boleh dilakukan untuk formasi 5-1. Okey, baik. Bagi kekuatan dan juga kelemahan bagi formasi 5-1. Okey, bagi kekuatannya sudah tentu 5 orang per jam pada satu masa telah bersedia, dan satu pengumpan untuk menghantar bola, dan mudah untuk diatur serangan dan juga dapat melakukan serangan yang lebih mengelirukan pihak lawan. Dan yang ketiga, jika pengumpan itu bermain dengan baik, penghadang pihak lawan tidak mempunyai masa yang banyak untuk melakukan halangan. Kemudian yang keempat, pasukan tersebut dapat melakukan pelbagai jenis variasi serangan yang lebih banyak. Dia akan mengelirukan pihak lawan. Baik, kemudian kelemahan dia. Kelemahan yang nyata dan jelas di sini, hanya satu orang pengumpan. Di sini situasi permainan memerlukan pergantungan yang terlalu tinggi hanya kepada seorang pengumpan. Manakala pengumpan akan berada di barisan hadapan, kemudian hanya 2 orang per jam yang boleh digunakan untuk melakukan rejaman. Okey, itu kelemahan dia. Okey, kelas. Baik, yang seterusnya, formasi untuk bertahan. Bagaimana untuk bertahan? Tadi kita lihat kepada serangan. Baik, formasi bertahan bertujuan untuk menggagalkan serangan yang dilakukan oleh pihak lawan, seperti pihak lawan melakukan rejaman dan sebagainya. Formasi ini bermula daripada menyekat rejaman sehinggalah dapat menyangga atau melambungkan kembali bola tersebut. Manakala kemahiran asas yang terlibat dalam formasi bertahan ini adalah kemahiran untuk mengadang dan juga menyangga. Baik, formasi bertahan, barisan hadapan merekakan aspek menghadang, mengadang di atas jaring, melibatkan seorang atau 2 orang pemain. Ketika bertahan, seseorang pemain itu perlu bijak untuk mengagak atau menjangka, membaca pergerakan bola yang direjam oleh pasukan lawan. Manakala penghadang tengah boleh membuat adangan hampir semua bola yang direjam. Okey, kita nak lihat beberapa situasi, kedudukan ataupun posisi pemain untuk melakukan adangan bergantung kepada bola yang direjam. Okey, baik. Bagi situasi yang pertama, bola direjam dari kiri. Di sini kedudukannya, di sini. Okey, di sini bola direjam dari kiri. Okey, bola boleh diadang oleh pemain kiri sahaja, dan adangan yang baik adalah apabila pengadang tengah membantu pengadang kiri untuk membentuk 2 adangan. Dia akan berlari. Apabila pengadang kiri ni bergerak ke depan, pengadang tengah ni akan bergerak untuk membantu. 2 orang akan melakukan adangan. Okey, kemudian situasi yang kedua, bola direjam dari kanan. Okey, di sini. Tadi kiri, sekarang kanan. Bola boleh diadang oleh pemain kanan sahaja. Kemudian adangan yang baik apabila pengadang tengah, seperti tadi juga, pemain tengah akan membantu menjadi penghadang untuk membentuk 2 adangan. Okey, manakala situasi yang ketiga, bola direjam dari arah tengah, hanya pengadang tengah boleh melakukan adangan. Okey, baik. Kemudian formasi bertahan barisan belakang, player back. Formasi ini pula memerlukan barisan pemain belakang untuk bersedia. Bersedia untuk apa? Melakukan menyangga ataupun melambungkan bola yang berjaya melepasi adangan. Jika pihak musuh, pihak lawan melakukan rejaman, pemain-pemain barisan belakang ni perlu bersedia untuk menyangga, melambungkan semula bola tersebut jika melepasi daripada adangan yang dilakukan. Okey, ini situasi yang dapat kita lihat. Situasi yang pertama, bola direjam dari kanan. Okey, di sini
Bola direjam dari kanan. Kemudian pemain hadapan akan melakukan adangan di jaring sebelah kanan. Manakala pemain di posisi 6 akan bertindak sebagai pengumpan dan berada di garisan serangan berhampiran dengan pengadang kanan. Manakala pemain posisi 1 hingga 5 akan bertindak sebagai pemain pertahanan belakang, kiri dan kanan dan akan berada di bahagian belakang untuk mengangkat rejaman yang terlepas daripada adangan tadi. Okey, itu situasi yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, cuma perbezaan tempat, tadi di kanan, sekarang di kiri. Bola direjam dari kiri, pemain hadapan kiri dan tengah boleh melakukan adangan di jaring seperti biasa. Kemudian kedudukan pemain di posisi 6 akan bertindak sebagai pengumpan. Dia bersedia akan bertindak sebagai pengumpan dan berada di garisan serangan yang berhampiran dengan pengadang kiri. Manakala pemain posisi 1 hingga 5 bertindak sebagai pemain pertahanan di belakang kiri dan kanan bagi tujuan untuk menyangga jika bola terlepas daripada adangan. Okey. Bagi situasi yang ketiga, bola direjam dari kawasan tengah. Okey, bola direjam di kawasan tengah. Pemain di posisi 2 dan 4. Okey, 2 dan 4 akan berada di garisan serangan untuk menyangga bola yang direjam atau bola yang terbias daripada adangan ataupun bola yang terkena daripada tangan rakan kamu yang melakukan adangan. Mungkin bola itu terkena sedikit dan sedikit melantun ke arah yang berlainan. So bersedia untuk mengangkat ataupun menyangga semula bola tersebut. Pemain di bahagian belakang bersedia untuk menyangga bola yang direjam oleh pihak lawan. Okey, dengan merujuk pada gambar rajah di bawah ini. Ini adalah posisi-posisi yang dikatakan tadi. Posisi 1, posisi 2, 3 hinggalah posisi 6. Dengan merujuk kepada gelanggang yang diberikan. Baik. Baik. Merancang strategi menyerang dan bertahan. Okey, keupayaan bagi sesebuah pasukan melakukan satu serangan yang baik, iaitu bermula dengan menerima servis yang sempurna. Okey, apabila menerima bola dengan sempurna, ia dapat membolehkan bola dihantar kepada pengumpan dengan lebih baik. Seterusnya, pengumpan dapat mengumpan mengikut strategi permainan yang ditetapkan. Okey, kemudian bagi menguasai permainan bola tampar, sebuah pasukan itu perlulah merancang strategi menyerang dan bertahan dengan menggunakan formasi yang sesuai mengikut kepada keupayaan pemain, kemampuan pemain itu sendiri. Okey, pergerakan pemain dalam menyusun formasi ketika serangan dan bertahan itulah yang akan menentukan kepada kejayaan bagi sesebuah pasukan. Dan juga pemain, setiap daripada pemain perlulah menguasai beberapa formasi supaya dapat merancang strategi menyerang dan bertahan yang sesuai untuk memenangi perlawanan. Okey, baik. Terdapat beberapa kriteria pemilihan dalam menentukan strategi permainan. Okey, yang pertama, kita perlulah membuat analisis daripada setiap orang pemain dalam pasukan. Okey, analisis berkaitan dengan apa? Dari segi kemahiran dan keupayaan, bagaimana mereka bermain dalam pasukan. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian mengikut kepada pemerhatian berkenaan dengan kelebihan dan kelemahan setiap pemain dalam pasukan. Okey, itu juga penting. Okey, selesai itu, kemudian lakukan analisis, tentukan strategi permainan yang sesuai untuk pasukan. Kemudian tentukan sistem permainan dan formasi yang sesuai. Kemudian analisis kekuatan kelemahan setiap sistem. Dan juga perlu sesuaikan strategi dengan analisis tersebut dengan keupayaan pasukan kamu. Okey, baik. Kemudian aktiviti formasi serangan dan bertahan. Setelah menentukan pemilihan strategi permainan, sesebuah pasukan tu perlulah menetapkan formasi pasukan. Okey, bagi servis,
menentukan jenis dan tactical service, serta mengenal pasti pemain yang boleh melakukan servis terbaik. Kemudian yang kedua, menentukan sistem bagaimana untuk menerima servis daripada pihak lawan. Kemudian menentukan strategi serangan, menentukan strategi menghadang, iaitu dua jenis. Menghadang, menentukan tactical menghadang dengan pertukaran tempat, menghadang serta penghadang terbaik dan juga penghadang lemah. Pertahanan gelanggang, menentukan kawasan pertahanan gelanggang yang lemah, pemain yang lemah ketika bertahan di gelanggang, serta menentukan liputan pertahanan ketika diserang oleh pihak lawan. Okey, baik, itu yang akan kita belajar, yang telah kita belajar untuk hari ini berkaitan dengan kemahiran, strategi menyerang dan juga strategi bertahan bagi permainan kategori jaring ini, iaitu bola tampar. Okey, saya akan berikan kamu sedikit latihan, kuis. Kamu akan jawab soalan-soalan kuis tersebut. Okey.